jutaan ringgit harta milik ahli perniagaan Jolo dan keluarga akan dirampas. Kes pelajar dijangkiti influenza A di beberapa negeri bertambah dan turut melibatkan sebuah sekolah di Perak ditutup. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana malam ini bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Farhatul Asyatu Osman. Baik, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengesahkan penahanan 17 individu awal pagi tadi dalam serbuan polis terhadap sebuah kondominium di Puchong, Selangor. Ujian saringan awal air kencing mendapati 16 daripada mereka positif dadah, manakala seorang lagi negatif. Tan Sri Abdul Hamid bagaimanapun tidak mendedahkan nama ke semua individu terbabit kerana siasatan masih dijalankan. Menurutnya, semua yang ditahan sudah pun dibebaskan dengan jaminan polis kecuali seorang warga asing. Saya tidak akan mendedahkan nama-nama mereka di sini sebab akan proses siasatan masih dijalankan, ya, proses untuk saringan kali kedua oleh pihak yang kita menunggu hasilnya. Selepas apabila didapati positif, kita akan ambil tindakan untuk mendakwa mereka di mahkamah. 6 daripada 17 yang ditahan itu adalah wanita. Serbuan di lokasi terbabit dijalankan susulan maklumat mengenai kegiatan penyalahgunaan dadah dan aktiviti perjudian secara terbuka. Hasil pemeriksaan di kondominium itu, polis menemui plastik lutsina dipercayai dadah jenis ketamin seberat 0.5 gram dan satu piring kaca yang turut mempunyai dadah jenis sama seberat 0.3 gram. Polis turut menjumpai sebatang rokok dibalut dengan daun kering dipercayai dadah jenis ganja serta beberapa daun terup dan chip dipercayai digunakan untuk permainan judi. Diambil kenyataan mereka dan pada hari ini setelah kenyataan siasatan apa semua telah dilengkapkan, mereka telah dibebaskan dengan jamin polis kecuali seorang wanita warga asing tersebut. So, kes ini disiasat di bawah Seksyen 12 dalam kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15 dalam kurungan 1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan juga Seksyen 6 dalam kurungan 1 Akta Rumah Judi Terbuka. Tan Sri Abdul Hamid bercakap dalam sidang media khas di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Susulan ancaman dadah menular dalam segenap lapisan masyarakat, beliau turut menegaskan tumpuan kini diberikan untuk mengesan pengguna dadah dalam kalangan pegawai kerajaan. Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan tindakan akan diambil terhadap mana-mana ahli parti itu yang terbukti bersalah melakukan jenayah. Mengulas penahanan beberapa individu dalam serbuan di Puchong awal pagi tadi, Perdana Menteri berkata beliau tidak mempunyai butiran jelas mengenainya dan perlu menunggu maklumat penuh sebelum memutuskan bentuk tindakan yang bakal diambil. We will have to wait for full information before we can decide what to do. Of course, we believe in the rule of law. Anybody breaks the law, it doesn't matter who. Even if I break the law, I go to jail. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Rel Depo Daya Maju Infrastruktur Asia Sdn Bhd DMIA di Serendah, Selangor. Tun Dr. Mahathir turut melawat tapak dengan menaiki wagon bersama pengurusan tertinggi DMIA untuk menyaksikan pameran jentera-jentera berat industri rel milik syarikat. Ya, dalam perkembangan lain, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid mengesahkan pihaknya sudah menerima 9 rakaman audio konspirasi jenayah peringkat tertinggi yang didedahkan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Latifah Koya minggu lalu. Jelasnya siasatan akan dijalankan meliputi semua aspek bagi mengenal pasti keasliannya. Kita akan menjalankan siasatan semua angle. Daripada mana audio itu diperluhi, macam mana ia diperluhi, lepas itu kandungan audio tersebut, adakah dia autentik atau tidak, ya. So
Dan kita akan menjalankan siasatan di bawah beberapa seksyen. Siasatan membabitkan Seksyen 203-A di bawah Kanun Keseksaan kerana penjawat awam mendedahkan siasatan rasmi kepada pihak tidak sepatutnya didedahkan. Selain itu, Seksyen 218 Kanun Keseksaan kerana penjawat awam membentuk satu tulisan tidak betul untuk menyelamatkan seseorang daripada hukuman dan Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi. Tan Sri Abdul Hamid turut mengesahkan Latifah akan dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Tan Sri Abdul Hamid turut mendedahkan polis akan merampas harta bernilai jutaan ringgit milik ahli perniagaan yang dikehendaki Loh Teck Joe dan keluarganya. Menurut beliau, aset baharu sebuah rumah ditemui baru-baru ini dan akan disita oleh pihak berkuasa dengan segera. Tan Sri Abdul Hamid bagaimanapun mengakui pihaknya gagal dalam objektif untuk membawa kembali Jolo pada akhir tahun lalu disebabkan beberapa rintangan membabitkan pihak berkuasa asing dan domestik. So, tangan jangkauan undang-undang ni panjang. Dia rasa dia boleh pergi ke sana, menyuruh ke sana, kononnya ditawarkan kewarganegaraan dari sebuah negara Eropah. So, saya nak sebut kepada dia, silakan. Beliau bagaimanapun memberi jaminan keselamatan terhadap Jolo untuk kembali ke Malaysia. Seorang kanak-kanak di Johor yang tular dijangkiti influenza disahkan negatif. Ia berdasarkan keputusan ujian pengesahan polymerase chain reaction terhadap Dini Damia Muhammad Nur Ain 7 tahun. Kanak-kanak berkenaan sebelum ini mendapatkan ujian awal mendapati kanak-kanak itu mengalami kegagalan buah pinggang dan hati. Menteri Besar Datuk Dr. Syahrudin Jamal berkata, pihak hospital sedang dalam usaha menstabilkan keadaan Dini Damia yang kini kritikal di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Waktu adik Damia masuk ke sini, kita dah buat tes influenza memang negatif lah di hospital inilah. So keadaan sekarang di mana adik Damia mengalami kegagalan buah pinggang dan kegagalan hati. Beliau berkata demikian selepas melawat Dini Damia di HSA Johor Bahru. Mengalami jangkitan di hati manakala otaknya disahkan mati selepas menjalani imbasan tengah hari tadi. Bapa Dini Damia Muhammad Nur Ain 38 tahun berkata anaknya dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Aminah Jumaat lalu. Menurut Muhammad, anak kedua daripada dua beradik itu demam sebelum beliau membawanya mendapatkan rawatan di sebuah klinik. Katanya Dini Damia tidak mempunyai masalah kesihatan dan seorang murid yang aktif. Tapi yang infection pada hati dia makin teruk, makin parah. Hati dia makin parah tu yang dia terus macam ni. Sampailah sekarang ni. Tadi petang tengah hari tadi baru buat CT scan kat otak dia. Otak dia memang dah tak boleh berfungsi lagi lah. Memang dah tak ada. Otak dalam mati. CT scan tu memang tunjukkan gambar macam tu. Tapi jantungnya masih still ada lagi. Masih bernafas lagi. Yang tu yang doktor beritahulah pada saya. Bagaimanapun, menurut Muhammad Nur Ain, anak pertamanya yang berusia 10 tahun tidak menunjukkan sebarang gejala influenza. Sejuta tablet vaksin influenza A dilulus Kementerian Kesihatan sebagai bekalan alternatif kepada klinik swasta. Bekalan terbabit dijangka menyelesaikan masalah kekurangan bekalan vaksin dihadapi klinik terbabit yang berdepan permintaan mendadak masyarakat. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, bekalan alternatif itu boleh dimanfaatkan 100,000 pesakit. Klinik swasta yang memohon bekalan itu akan mendapat kelulusan pada hari yang sama. Bila satu keadaannya agak alarming sikit dan semua mau dan rakyat semua pergi ke khususnya kepada fasiliti swasta, lalu mereka tidak ada buat stockpile berbeza kami. Jadi oleh kerana itu bila demand exceed supply berlakulah kekurangan dan itu sebabnya mereka sangat cemas. Tetapi apapun dia sudah pun diatasi because there is now an increase
we want to ensure the supply is achieved. Beliau menegaskan klinik kerajaan tidak menghadapi masalah kekurangan bekalan. Sehingga Disember tahun lalu, KKM telah mengimport 90,000 dos ubat untuk kegunaan fasiliti swasta. Manakala lebih 16,000 dos lagi akan dibawa masuk 20 Januari ini. Datuk Seri Dr. Zulkifli ditemui pada sidang media selepas menyampaikan amanat Tahun Baharu 2020 di Putrajaya. Jumlah pelajar yang dijangkiti influenza A di beberapa negeri terus bertambah. Hari ini, Sekolah Menengah Sains Teluk Intan di Perak ditutup selepas 10 pelajar asramanya dijangkiti virus tersebut sejak Sabtu lalu. Di Melaka, 31 pelajar dan seorang guru disahkan dijangkiti influenza A, manakala seorang guru turut dikuarantin. Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Muhammad Azam Ahmad mengesahkan guru yang dikuarantin berusia 33 tahun dari Sekolah Kebangsaan Air Molek. Keseluruhannya berdasarkan laporan hari Jumaat sehingga hari Isnin ini pukul 9 pagi, seramai 31 orang murid yang telah terlibat dan disahkan mengidap wabak influenza A ini di Melaka. Jadi daripada 31 orang ini dia melibatkan tiga PPD yang ada di Melaka, iaitu kalau kita lihat di bawah PPD Melaka Tengah sebanyak 10 buah sekolah yang terlibat, dan di bawah PPD Alor Gajah sebanyak 4 buah sekolah yang terlibat, dan Jasin sebanyak 3 buah sekolah yang terlibat. Kalau kita lihat pecahan murid yang terlibat berdasarkan PPD, iaitu kalau di bawah PPD Melaka Tengah seramai 22 orang murid yang terlibat, dan di bawah PPD Alor Gajah seramai 5 orang murid yang terlibat, dan Jasin seramai 4 orang murid yang terlibat. Jadi untuk makluman semua, di peringkat Jabatan Pendidikan Melaka bersama-sama dengan PPD sedang memantau dengan serius wabak influenza A yang kita lihat telah menular ke sekolah-sekolah di negeri Melaka. Walau bagaimanapun belum ada lagi sekolah-sekolah ditutup, kerana penutupan sekolah ini kita akan bergantung kepada keputusan dan nasihat yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Sementara itu juga saya sebutkan di sini, itu seorang cikgu kita, itu seorang guru perempuan dari SK Air Molek berusia 33 tahun juga telah disahkan mengidap wabak influenza A. Menurut beliau, sebahagian daripada murid yang dijangkiti influenza A masih berada di hospital dan sebahagian lagi dikuarantin di rumah masing-masing. Di Terengganu, Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus mengesahkan 5 kes positif influenza A direkodkan di negeri itu. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, mereka yang dijangkiti berusia antara 3 hingga 38 tahun. Mereka adalah antara 9 individu yang dilaporkan dijangkiti influenza bagi 2 kluster penyakit seperti influenza ILI yang direkodkan pada 5 dan 7 Januari. Kedua-dua kluster berkenaan berlaku di Setiu melibatkan 2 keluarga berbeza. 3 yang lain positif influenza B, manakala seorang lagi tidak melakukan ujian influenza. Kesemua kes berkenaan disahkan fasiliti swasta dan telah diberi rawatan Tamiflu dan stabil. Beliau menjelaskan kluster ILI dalam keadaan terkawal dan Jabatan Kesihatan Negeri dengan kerjasama pejabat daerah Setiu akan terus memantau kes berkenaan. Bertemu kembali. Perbicaraan kes dakwaan mengubah laporan audit akhir 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Arul Kanda Kanasami bersambung semula hari ini. Mahkamah dimaklumkan bahawa bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah dalam mesyuarat pada 24 Februari 2016 merujuk 2 penyata berbeza laporan akaun 1MDB sebagai bukti material yang sangat berbahaya. Saksi ketujuh perbicaraan bekas Pengarah Jabatan Audit Negara JAN Saadatul Nafisah Bashir Ahmad menjelaskan perkara itu ketika ditanya oleh Timbalan Pendakwa Raya Akram Garib. Saadatul Nafisah juga mengesahkan pihaknya mempunyai bukti kewujudan 2 akaun tersebut. 2 akaun itu disediakan oleh 1MDB kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Isu itu dibangkitkan ketika rakaman audio mesyuarat berkenaan dimainkan semula bagi membantu saksi menjawab soalan lanjut pihak pendakwaan. Mesyuarat
Barat pada 24 Februari itu kemudiannya memutuskan meminda beberapa isu kontroversi dari laporan audit asal 1MDB. Saadatul Nafisah berkata dia sangat kecewa dengan hasil mesyuarat tersebut kerana dia dan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang telah membangkitkan pelbagai isu lain dalam mesyuarat tersebut. Beliau juga memberitahu bahawa sepatutnya laporan audit asal 1MDB dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Awam Parlimen PAC pada 2016, namun ia tidak berlaku selepas pindaan dibuat pada mesyuarat tersebut. Terdahulu Saadatul Nafisah memaklumkan bahawa dia tidak tahu siapa bertanggungjawab membocorkan draft laporan akhir itu. Ini kerana terdapat salinan draft asal laporan itu diedarkan kepada beberapa individu. Pada 20 Februari 2016, selepas dicetak salinan draft laporan itu dimasukkan ke dalam sampul surat dengan dimeterai sebagai rahsia oleh beliau. Kemudian, dia menghantar salinan draft laporan itu kepada Datuk Syukri yang juga Ketua Setiausaha Sulit kepada Datuk Seri Najib di kediamannya di Putrajaya. Perbicaraan bersambung esok. Perbicaraan kes pecah amanah dan rasuah RM3 juta Tan Sri Issa Samad. Saksi pendakwaan ke-21 mendedahkan Tan Sri Issa menerima panggilan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mengarahkan membeli semula Merdeka Palace Hotel and Suites MPHH di Kuching, Sarawak. Perkara itu didedahkan oleh Muhammad Zahid Mat Arif, bekas pegawai khas Tan Sri Issa dalam penyataan bertulisnya pada hari ke-14. Dalam pernyataan bertulisnya, Zahid Mat Arif mengiringi Tan Sri Issa yang juga ahli Parlimen Jempol ketika itu ke Parlimen pada Mac 2014 dan terdengar perbualan Tan Sri Issa bersama Datuk Seri Najib di lobi Parlimen. Perkara itu juga perlu dimaklumkan kepada bekas Ketua Pegawai Eksekutif FIC Zahid Jalil untuk menimbang semula pembelian hotel tersebut. Sementara itu, Zahid Mat Arif memberitahu mahkamah dia turut menerima RM10,000 hingga RM50,000 sebanyak beberapa kali daripada Tan Sri Issa. Jelasnya wang tersebut diberikan Tan Sri Issa selepas mendapat wang daripada Gegasan Abadi meskipun tidak pernah meminta daripadanya. Perbicaraan bersambung esok di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Cuaca semasa kini masih lagi dengan keadaan yang kering dan juga kurang hujan, terutamanya membabitkan negeri-negeri di sekitar utara Semenanjung. Ribut petir pula kini sedang berlaku di beberapa daerah di sekitar selatan Perak dan juga di beberapa daerah di sekitar negeri Selangor. Keadaan hujan ini dijangka akan reda sedikit masa lagi. Kita ikuti pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Diperhatikan cuaca adalah cerah bagi hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah untuk hari ini. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku di beberapa daerah iaitu di Limbang, Miri, Mukah dan juga Betong. Di samping itu, jabatan kami turut mengeluarkan amaran cuaca waspada bagi beberapa bahagian di negeri Sarawak iaitu Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, sebahagian daripada Kapit, Bintulu, sebahagian daripada Miri dan juga Limbang. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga esok 14 Januari. Hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku sepanjang tempoh amaran. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan-kawasan yang terlibat dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada agensi-agensi yang berkaitan. Kita lihat pula keadaan semasa perairan negara. Didapati angin kini bergerak dari arah timur laut dan dengan kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 40 sehingga 60 km sejam, terutamanya di sekitar Laut Cina Selatan ini. Oleh itu, jabatan kami turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning dan kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Perkembangan pilihan raya kecil Parlimen Kimanis, 9 pengundi awal akan mengundi esok. Mereka terdiri daripada anggota polis yang akan mengundi di bilik gerakan Balai Polis Membakut. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Azhar Azizan Harun dalam satu kenyataan memaklumkan pusat pengundian awal itu akan dibuka mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari. Proses pengundian awal akan disaksikan ejen calon serta pemerhati pilihan raya di lantai SPR. SPR juga akan menyiarkan proses pengundian secara langsung menerusi Facebook SPR. Jelas Datuk Azhar, semua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap IPD Beaufort. Penjumlahan undi dilakukan pada hari pengundian Sabtu ini di Pusat Pengiraan Undi Berkelompok iaitu di Pejabat Daerah Beaufort. SPR berharap pengundi menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Peniaga dan penjaja di sekitar Parlimen Kimanis perlu mengambil peluang mendapatkan khidmat nasihat dan menjalankan perniagaan secara teratur walaupun berskala kecil. Ya, menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli, pihaknya bersedia membimbing ramai usahawan kecil di Parlimen itu untuk berjaya. Hasil tinjauan juga, beliau mendapati kebanyakan peniaga masih mengamalkan perniagaan tradisional kecil-kecilan. Datuk Dr. Hatta menjelaskan kepada pemerintah selepas merasmikan bengkel membuat kek dan biskut yang disertai 50 peserta di Mangga Homestay, Kampung Seri Serbang, Bonggawan. Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli juga yakin sasaran Kerajaan Pakatan Harapan untuk melahirkan 250,000 usahawan kecil dan sederhana dalam tempoh 5 tahun akan tercapai. Ia berdasarkan sambutan golongan muda yang menggalakkan terhadap program keusahawanan anjuran pelbagai agensi kementerian itu termasuk program Tekun. Tahun lalu lebih 50,000 usahawan baru dilahirkan dan jumlah itu dijangka meningkat. Pelajar sekolah yang akan menamatkan pengajian menengah sekitar Kimanis harus proaktif meningkatkan potensi diri. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Yusof Yaakob mahu pelajar PEKA untuk meneroka sistem permohonan dalam talian pekerjaan dan latihan dalam industri minyak dan gas di Sabah, Pomigas. Menurut beliau, Pomigas yang dilancarkan tahun lalu menerima lebih 1,800 permohonan menyasarkan pelajar lepasan sekolah. Portal itu menyalurkan maklumat tepat kepada individu yang berminat kepada kerjaya dalam bidang industri minyak dan gas. Ia juga selaras bagi meningkatkan tenaga kerja di Sabah dan mengurangkan pengangguran. Kerajaan negeri bekerja keras menarik minat pelabur dalam dan luar negara untuk mewujudkan lebih banyak sektor pekerjaan kepada rakyat negeri. Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa menyangkal dakwaan kumpulan bekas penjawat awam kanan G25. Kononnya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ditubuhkan tidak mengikut perlembagaan. Beliau kesal kumpulan terbabit masih membangkitkan isu itu kerana kedua-dua pihak sudah pun bertemu November lalu bagi menjelaskan perkara berkenaan. Lahirnya JAKIM itu adalah untuk menyambut keperluan-keperluan semasa yang semakin membesar, termasuklah bajet. Dan kita pun tahu dari segi perlembagaan, kerajaan persekutuan boleh menetapkan peruntukan kewangan untuk pentadbiran Islam di mana yang unconstitutionalnya. Yang kedua, segala urusan imam yang diperuntukkan gaji mereka, elam mereka, guru takmir yang diperuntukkan elam mereka, guru kafar, pegawai penyelaras masjid, semuanya dari federal. Siapa nak urus tu? Jadi itulah peranan JAKIM menguruskan semua perkara tersebut dan dia tidak bercanggah dengan perlembagaan. Beliau ditemui pada Perhimpunan Agensi-Agensi di bawah Menteri di JPM bahagian Hal Ehwal Agama di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Dr. Mujahid, JAKIM mempunyai platform untuk berurusan dengan kerajaan negeri berhubung hal ehwal agama Islam. Sebarang pandangan JAKIM tidak akan membelakangkan kuasa kerajaan negeri dan Sultan. Ya, dalam pada itu JAKIM telah melaksanakan audit dalaman bagi menyiasat dakwaan bahawa kaki tangannya terlibat rasuah berhubung isu proses pensijilan halal Malaysia. Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof mengesahkan tiada sebarang unsur rasuah ditemui susulan pengauditan tersebut. Bagaimanapun, beliau mengakui terdapat sedikit kelemahan dalam proses pensijilan halal yang memerlukan penambahbaikan segera. Kita dah ambil tindakan melalui audit dalaman. Sudah ada laporan.
Yang kedua SPRM. Kalau ini dah kali ketiga lah. Saya minta supaya buat tengok apa masalah, betul atau tidak, kerana ini penting untuk menjaga integriti dan imej kami di peringkat dunia. Datuk Seri Dr. Mujahid bercakap kepada media selepas menyampaikan sijil pengesahan halal Malaysia kepada 4 syarikat domestik dan 1 syarikat antarabangsa di Putrajaya. 7 November lalu, sebuah portal berita berpengkalan di Hong Kong mendakwa ada pegawai JAKIM meminta suapan untuk mendaftarkan pengurusan dan pemprosesan daging, termasuk perniagaan kecil seperti cawangan makanan dan minuman. Portal itu turut menamakan seorang pegawai atasan yang didakwa berada di sebalik tindakan tersebut. Datuk Seri Dr. Mujahid berkata, pihaknya juga telah meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan lanjut sekiranya ada pihak yang dapat mengemukakan bukti kukuh terhadap dakwaan berkenaan. Langkah kerajaan untuk menaikkan umur perkahwinan dari 16 tahun ke 18 tahun bukan untuk merumitkan keadaan, sebaliknya bagi menyelesaikan masalah sosial. Ya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, majoriti ibu bapa mengambil langkah mudah untuk mengahwinkan anak seawal 16 tahun disebabkan masalah seperti kemiskinan, keciciran sekolah dan mengandung di luar nikah. Tapi kita nak buatkan, perbetulkan keadaan supaya kanak-kanak, terutamanya kanak wanita itu bila ada kahwin, had perkahwinan umur itu dilihat sebagai boleh dan mampu menjalani satu hidup baru dalam menyediakan, masuk dalam alam perkahwinan, alam rumah tangga dengan segala kewajipan yang berkaitan dengan rumah tangga. Juga ini bukan saja nak buatkan satu law dan AGC ini, tapi juga kita melihat bahawa nakkan tangani punca kenapa ini berlaku. Beliau menyatakannya selepas program lawatan kerja dan penyampaian sumbangan di Ibu Negara. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mahu kementerian itu mencari penyelesaian dan pelan strategik bagi menangani permasalahan tersebut. Tambahnya, rundingan perlu dilakukan secara holistik memandangkan agama Islam adalah di bawah naungan Sultan dan Raja di kebanyakan negeri serta mempunyai enakmen undang-undang masing-masing. Setakat ini, Selangor telah meluluskan pindaan menaikkan had umur minimum perkahwinan orang Islam daripada 16 kepada 18 tahun. Dibina bagi kemudahan keluarga pesakit yang menjalani rawatan di hospital, kini terdapat 12 anjung kasih di hospital utama seluruh negara yang telah memberi manfaat kepada 75,299 penghuni dengan kemudahan 620 katil. Ya, 4 lagi sedang dibina dan dijangka siap selewat-lewatnya tahun depan. Siang tadi, anjung kasih yang beroperasi sejak minggu lepas di Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar dirasmikan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh. Jadi keluarga yang layak untuk datang, prioritinya jika ahli keluarga mereka sakit di hospital sini dan telah tinggal di sini untuk jangka masa yang panjang, dan keluarga yang berkelayakan yang pendapatan rendah, semua ini akan ditapis oleh pihak hospital lah. Okey, jadi mereka tidak perlu membayar apa-apa, hanya deposit sahaja. Anjung Kasih TKN Hospital HSB mempunyai 82 katil, 11 bilik keluarga dan dilengkapi bilik air dan tandas. Juga kaunter kaunseling, bilik penyelia, bilik mandian dan 2 surau. Kos keseluruhan pembinaannya dianggarkan bernilai RM990,000. Menggunakan dana yayasan lebih RM3,000 untuk membeli cerut dan RM25,000 untuk pembelian peralatan memasak bagi pihak syarikat isteri. Itu 2 daripada 3 tuduhan pecah amanah yang dihadapi bekas ahli Lembaga Pengarah Yayasan Pengurusan Ilmu Datuk Abdul Rahman Muhammad Sharif.
Dia juga didakwa melakukan bayaran RM150,000 daripada dana yayasan ke akaun sendiri. Datuk Abdul Rahman bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan itu yang didakwa berlaku antara 23 November 2018 hingga 7 Januari 2019. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Azura Alwi membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin dan perlu melaporkan diri ke pejabat SPRM Kuala Lumpur pada minggu pertama setiap bulan. Sebutan semula kes 13 Februari ini. Dadah jenis ekstasi dicampur dengan jus atau air minuman berperisa dalam botol dan dijual secara dalam talian. Kegiatan sindiket pengedaran dadah itu tumpas selepas 7 ahlinya termasuk 2 pasangan suami isteri dicekup. Ia hasil 2 serbuan polis di Pulau Tikus dan Bukit Tengah Pulau Pinang Khamis lalu. Nilai dadah yang dirampas mencecah RM434,000. MO ni kalau kita order semua pakai adalah mereka punya kod tu, nanti delivery akan dibuat masa tu. MO dia. Dia order melalui WhatsApp? Yes. WhatsApp. Order tapi saya tak katakan WhatsApp, ada cara dia mengorder tu. Maksudnya melalui... Yalah, ada. You tempah, you dapat. Satu botol RM350. Polis merampas 131 paket mengandungi ekstasi, 27 botol cecair jus serta minuman berperisa. Juga 2 utas jam tangan bernilai RM29,000, 4 beg tangan berjenama dan wang tunai RM1,050. Kesemua suspek direman 6 hari. Dalam perkembangan lain, Polis Pulau Pinang menahan 183 individu termasuk 5 wanita kerana terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah menerusi Ops Ais minggu lalu. Memiliki rumah sendiri merupakan idaman kepada sesiapa sahaja. Lebih manis apabila penantian itu berhasil, lebih-lebih lagi mereka yang berkeluarga. Ya, itulah berita yang menggembirakan bagi penerima Rumah Peduli Melaka. Menurut ibu kepada 4 orang anak Sabariah Mat Shah 64 tahun, program Rumah Peduli sedikit ternyata memberi keselesaan kepadanya untuk menetap di rumah sendiri. Saya hantar, lepas tu saya tak sangka lah dapat hari raya itu. Ketua kampung datang, dia kata, Kak, dia kata, akan dapat rumah ni. Rumah apa lah? Yang Kak mohon tu. Saya ingat kan dah luput macam tu ya, sebab dah lama kan. Raya itu baru dapat tahu. Malah bagi penerima yang lain, sebaik mengetahui namanya antara yang tersenarai, ia merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Saya dapat mohon itu ya. Sebelum tu saya minta ikhlasih dulu. Lepas tu daerah bagi saya borang untuk isi mohon rumah ni lah. Saya tak sangka habis dapat Rumah Peduli ni kan. Rumah Peduli ni kita orang baru, masa saya mohon tu saya tak tahu Rumah Peduli pun. Tapi tu PRT lah. Jadi dapat. Bila sekali dia mohon dekat naik Ketua Melaka lah. Setiap jumpa setiap Jumaat tu, tu dia usulkan Rumah Peduli ni. Mereka ditemui selepas penyerahan kunci Rumah Peduli bagi daerah Alor Gajah yang diserahkan Ketua Menteri Adli Zahari. Dalam pada itu, Adli berkata kerajaan negeri menyasarkan untuk meluluskan sebanyak 168 permohonan di bawah program Rumah Peduli berbanding sebanyak 92 permohonan rumah berkenaan yang diluluskan pada 2019. Rumah Peduli merupakan inisiatif kerajaan negeri untuk membantu golongan berpendapatan rendah dengan syarat memiliki tanah sendiri. Gahnya Langkawi kerana pantainya yang indah dan alam semula jadinya yang memukau. Namun jika pantai yang menjadi daya penarik pelancong tercemar, impaknya langsung kepada kelestarian alam sekaligus menjejaskan industri pelancongan. Oleh itu, aset tersebut dijaga sebaik mungkin dengan pelbagai inisiatif termasuk daripada pemain industri. Wartawan Wan Nur Ashikin Wan Azmim mengupas inisiatif penjagaan kebersihan air laut menggunakan proses kitaran semula jadi. Menggunakan proses bioremediation, pokok semalu air dan kangkung ditanam di parit monsun Tasik Anak, Pantai Tengah yang menjadi saluran kumbahan hotel sekitarnya. Mengambil masa 2 bulan dari sekarang, tanaman itu akan membiak dan berfungsi sebagai penapis semula jadi. Inisiatif diambil bagi membersih dan menyah bau sisa air yang mengalir ke laut agar tidak berbau dan lebih bersih. Dan ini boleh membersihkan air
konsep dia constructed wetland bioremediation. Kita pakai biologi alam sekitar, nature to clean the water. Kerana nature provide if we know how to manage. Lebih 2,000 batang pokok semalu air dan kangkung yang ditanam itu akan menyerap bahan seperti fosfat, nitrit, amonia dan logam berat di dalam parit tersebut. Lebih 60 sukarelawan dari 19 organisasi, awam dan swasta bekerjasama menanam spesies tumbuhan berkenaan. The plants, they can help us. They have a power to really clean the water, and it costs really less than facilities that will cost millions of ringgits. So instead, we have to use nature and really well, and then like that, we can really have a clean water and clean Langkawi. Jadi sebab tu kita nak tanam pokok ni, akar itu akan pegang mendepan tu, dan yang akan keluar tu hanya air bersih saja. Sebab tu perlu ada tanaman yang bersesuaian kat sini macam semalu air dan kangkung tu sangat sesuai lah. Usaha yang sama akan dilakukan di kawasan lain bagi memastikan Langkawi bersih daripada pencemaran laut. Usaha murni ini wajar dicontohi semua pihak bagi menangani masalah pencemaran air di seluruh negara sekaligus menjadikan Malaysia sebuah negara bersih. Wana Ashkawan Azmim, RTM. Terima kasih di atas kesetiaan anda dalam segmen sukan di TV1. Awal pagi tadi, juara Malaysia Masters yang juga pemain nombor 1 dunia Kento Momota cedera selepas terbabit kemalangan di lebuh raya maju Expressway Max. Bagaimanapun, pemandu van berusia 24 tahun maut. Pemandu van rakyat tempatan meninggal dunia di lokasi insiden. Penolong pengarah operasi bomba Selangor, Hafiz Syam Muhammad Nor menjelaskan van yang membawa pemain badminton itu dipercayai dalam perjalanan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang Selangor sebelum melanggar belakang sebuah lori. Bagaimanapun, Momota bersama dua lagi rakan senegara pembantu jurulatih Hirayama Yu dan pegawai fisioterapi Marimoto Arkifumi dan seorang pemain England William Thomas cedera ringan. Kesemua mereka dihantar ke Hospital Putrajaya. Insiden berlaku kira-kira pukul 4.50 pagi berhampiran Serdang. Momota muncul juara Malaysia Masters selepas menewaskan pemain Denmark Victor Axelsen 24-22, 21-11 di pentas final di Axiata Arena Bukit Jalil. Isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman turut melawat Momota dan rakan-rakannya di hospital. Duta Jepun ke Malaysia Hiroshi Oka yang melawat pemain nombor 1 dunia Kento Momota yang terbabit dengan kemalangan awal pagi tadi mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa Malaysia atas sokongan dan fasiliti yang disediakan kepadanya. Yes, we are very much grateful for the care and support given by the Malaysian side hospital to the Japanese players. Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pemain nombor 1 dunia Momota dan 3 pegawai berada dalam keadaan stabil. Kesemua itu akan ditentukan oleh pihak hospital dan pengarah. Mereka mengharapkan akan dapat discharge dalam waktu yang terdekat kerana tidak ada yang sustain anything. Semua yang saya dipahamkan, investigation, CT scan dan sebagainya itu tidak ada no major injury. Ketua Kontingen Negara ke Sukan Olimpik Tokyo 2020, Datuk Lee Chong Wei menyasarkan Malaysia mampu melakar sejarah di acara sukan terbesar dunia itu dengan membawa pulang pinggan emas pertama sejak menyertai 64 tahun lalu. Jelas legenda berusia 38 tahun itu ketika ini setengah sukan masih di peringkat pertandingan sehingga pertengahan tahun ini. Sehubungan itu beliau akan mengadakan satu mesyuarat dengan Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, Institut Sukan Negara dan Pesuruhjaya Sukan dalam masa terdekat sebelum memulakan tugas pada Mei. I think saya start kerja mungkin Mei lah, because sudah tahu semua orang siapa yang qualified kan, and sekarang kita tak sure 100% siapa dapat qualified lagi, and saya rasa semua sudah tutup itu qualifying, kita akan start lawatan untuk all the sport lah.
Tambah Chong Wei, setakat ini acara sukan seperti memanah, terjun, gimnastik, pelayaran sudah menempah slot ke Tokyo. Sehubungan itu, beliau menyeru agar lebih banyak sukan akan terus sama ke sana nanti. Dalam masa yang sama, beliau menasihatkan semua atlet yang bertanding dalam kejohanan yang menawarkan mata ke Olimpik agar menggandakan usaha dalam sebarang kejohanan di samping mengelakkan kecederaan. Olimpik Tokyo 2020 bakal berlangsung 24 Julai hingga 9 Ogos depan. Beralih ke sukan hoki. Liga Hoki Malaysia Premier TNB MHL 2020, Uni KL meneruskan rentak cemerlang dengan melakar kemenangan kedua berturut-turut mengatasi Hockey KL 3-1. Maybank juga turut cemerlang mengatasi UiTM 4-1 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Beraksi di Stadium Hoki Kuala Lumpur, Uni KL yang masih segar dengan kejayaan menjulang Piala Sumbangsih Jumaat lalu. Uni KL tidak berdepan kesukaran untuk atasi tentangan yang diberikan Hockey Academy. Jaringan daripada Muhammad Razi Abdul Rahim, Royal Bundevat dan Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin sudah memadai buat skor kendalian Arul Selvaraj untuk mengutip 3 mata panah. Turut mengekalkan rentak kemenangan adalah pasukan Maybank selepas menewaskan UiTM. Joel Samuel Van Huyzen menyumbang 2 jaringan, manakala Muhammad Haziq Samsul serta Hafifi Hafiz Hanafi masing-masing menjadikan 1 gol bagi membantu kemenangan Maybank. Uni KL kini berada di kedudukan ketiga Liga dengan 6 mata turut berkongsi mata dengan Maybank yang berada di kedudukan kedua hanya dipisahkan dengan jumlah jaringan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia Perkeso Negeri Kelantan membela nasib Balu dan anak-anak bekas jurulatih badminton remaja Kelantan dan Perlis Muhammad Izwan Ibrahim. Pengarah Perkeso Negeri Kelantan, Nora Yaakob berkata, semakan pihaknya mendapati caruman Allahyarham mencukupi syarat kelayakan untuk pembayaran tuntutan pencen penakat. Menurut Nora, melalui pencen penakat itu, sebanyak RM1,787 akan dikreditkan ke akaun Balu Allahyarham Siti Marsyitah Muhammad setiap bulan. Manakala 3 anak Allahyarham yang masing-masing berusia 4 hingga 9 tahun menerima bayaran pencen share sehingga mencapai umur 21 tahun atau sehingga tamat pengajian ijazah pertama. Nora berkata ia diharap sedikit sebanyak dapat membantu Balu Allahyarham untuk meneruskan kesinambungan hidup selepas kehilangan tempat bergantung. Apatah lagi, Balu Allahyarham adalah suri rumah sepenuh masa. Saya suka menyeru kepada kelab-kelab sukan, tak kiralah di negeri Kelantan ini ataupun di seluruh negara, ya, supaya mengambil cakna lah orang Kelantan-Kelantan untuk terus menunaikan tanggungjawab mereka untuk mencarum dengan pihak Perkeso, kerana tanpa caruman mereka tidak akan boleh dibantu oleh pihak Perkeso. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa majlis penyerahan khairat kematian oleh Perkeso dan Persatuan Badminton Malaysia BAM kepada Balu Allahyarham di Kampung Banggol, Kota Baru. Pada majlis itu, Nora menyampaikan mock check bayaran faedah pengurusan mayat berjumlah RM2,000. Turut hadir Naib Presiden BAM Dr. Naharuddin Hashim. Kehilangan Coach Izwan adalah satu kehilangan yang besar bagi dunia badminton negara kerana beliau adalah seorang jurulatih muda yang kita kena pasti akan menjadi game changer kepada badminton negara. Allahyarham Muhammad Izwan, 35 tahun, meninggal dunia di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian di Kota Baru, Kelantan pada 23 Disember lepas. Allahyarham sebelum ini tulas selepas Jepun muncul juara Piala Thomas pada 2014 kerana pernah menjadi jurulatih Kento Momota ketika masih remaja. Allahyarham sepatutnya melaporkan diri untuk bertugas sebagai jurulatih skuad junior BAM pada 1 Januari lalu. Sentiasa percaya pada diri sendiri dan tidak pernah berputus asa menjadi kata-kata azimat kepada penjaga gol berpengalaman Zamir Selamat yang kini boleh tersenyum apabila melihat keriernya kembali bernafas selepas lalui tempoh suram musim lalu. Gagal menyertai mana-mana pasukan dari Liga Super atau Liga Premier pada awal musim, Zamir terpaksa bermula daripada bawah apabila menyertai klub Liga M3 Batu 2 FC bagi membina semula keriernya. Setelah menunjukkan prestasi terbaik bersama Pulau Pinang selepas menyertai skuad Harimau Kumbang itu pada pertengahan musim 2019, Zamir menjadi buruan banyak pasukan termasuk dari Liga Super, namun memilih menyarun jersey negeri kelahirannya Kuala Lumpur. Zamir berharap apa yang dilaluinya mampu menjadi inspirasi terutama kepada kebanyakan pemain lain yang mungkin bergelut mendapatkan pasukan baharu agar jangan sama sekali malu memulakan karier daripada Liga Bawahan jika itu yang diperlukan dalam membina semula perjalanan karier.
Mungkin apa yang jadi kat saya ni bukan sekadar untuk diri saya, juga untuk semua yang mungkin sebaya dengan saya ataupun yang mana yang baru nak naik dalam bola sepak, yang baru nak berkecimpung dalam bola sepak ataupun keseluruhan dalam bidang bola sepak ni. Turun naik ni biasa, tapi di masa kita turun tu, apa yang kita perlukan untuk kita nak kata naik kembali tu rezeki lah. Tapi apa yang kita perlukan untuk kita start balik untuk dapatkan satu tempat yang mana kita pernah berada. Sambil menjadi anggota baharu skuad warga kota dan bakal menerima saingan oleh Katul Anwar Mat Jalil bagi posisi nombor 1 penjaga gol Kuala Lumpur. Dia merupakan bekas penjaga gol Harimau Muda dan pernah beraksi dengan banyak pasukan utama seperti JDT, PKNS, Perak dan Melaka. Di Amerika Utara, gelagat 2 ekor rakun seolah-olah menyerah diri kepada seorang pemilik rumah yang sedang merakamnya menarik perhatian netizen. Kedua-dua haiwan itu dengan serta-merta menjadi kaku pada posisi terakhirnya dan hanya mampu melihat kamera dengan wajah sedih. Video tersebut tular di laman sosial dan meraih lebih 50,000 tontonan. Susulan kebakaran hutan di New South Wales, Australia, pelbagai cara dilakukan bagi memastikan haiwan yang terperangkap mendapat sumber makanan, tidak terkecuali dengan mengagihkan ribuan kilogram lobak dan ubi keledek menggunakan pesawat. Menurut laporan media tempatan, pihak Taman Negara dan Perkhidmatan Hidupan Liar mengambil masa seminggu untuk mengumpul bekalan makanan sebelum diagihkan semalam. Masih lagi di Australia, usaha sebuah organisasi Animal Rescue Collective Craft Guild ARCCG yang menyokong usaha menyelamat haiwan di seluruh negara itu ternyata mendapat sambutan ramai. Organisasi yang berpusat di Brisbane itu menarik penyertaan penduduk dengan tampil kreatif melalui kraft tangan kantung untuk haiwan yang terselamat dalam kebakaran hutan di Australia. Kantung itu bagi memberi keselesaan kepada haiwan seperti kangaroo, koala, wombat dan wallaby. Keputusan sama ada filem animasi tempatan Upin dan Ipin Chris Siamang Tunggal tersenarai 5 calon akhir bagi anugerah Akademi atau Oscar ke-92 bakal diketahui esok. Ya, walau bagaimanapun bagi Les Kopak Production, tersenarai antara 32 calon adalah satu kejayaan bagi mereka. Pengarah urusan Les Kopak Production, Burhanuddin Mat Razi berkata, syarikat itu telah menghantar pelancongan budaya diangkat bagi menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2020. Ia langkah terbaik bagi menarik pelancong untuk mengenali lebih dekat kebudayaan dan kesenian di negara kita. Ke arah itu, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Muhammad Bakhtiar Wancik berharap seluruh rakyat dapat memainkan peranan membantu mempromosikan pusat pelancongan negara di semua medium termasuk media sosial. Fokus Visit Malaysia 2020 ini adalah kita nak bawa ke cultural tourism ataupun pelancongan budaya. Pelancongan budaya ini adalah satu trend yang baru dalam pelancongan di mana kita nak menonjolkan kebudayaan, kesenian negara kita. Sebab tu kita tengok tadi. Tambah beliau lagi dengan mengangkat pelancongan menerusi budaya, ia secara tidak langsung dapat membantu sasaran 30 juta pelancong pada tahun ini. Muhammad Bakhtiar ditemui ketika menyaksikan konsert Tahun Melawat Malaysia 2020 di Istana Budaya. Baik saudara, berita perdana edisi Isnin 13 Januari berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Saluran berita juga boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my. Ya, teruskan bersama saluran berita RTM di My Freeview 123 dan boleh ditonton di TV1 dan TV2. Terima kasih kerana setia bersama RTM. Jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum. Salam Seni Malaysia. Jumpa lagi.